sebuah taman bijak baru yang dibangunkan Singapura dan China di Guangzhou sedang mempercepatkan rancangan untuk membantu lebih banyak perniagaan berkembang di wilayah selatan China. Ini selepas terdapat minat meningkat menyusuli pembukaan semula sempadan China pasca pandemik. Perdana Menteri Lee Hsien Loong melakukan lawatan ke taman itu hari ini yang juga sebahagian daripada projek Bandar Ilmu Guangzhou GKC yang dibangunkan bersama oleh kedua-dua negara. Taman Bijak China Singapura bertujuan menyediakan platform dan pelbagai khidmat kepada syarikat yang ingin membangun di bahagian selatan China. Ia menyediakan kemudahan pejabat serta kontak yang amat diperlukan termasuk dengan pihak berkuasa. Lebih 60 syarikat sudah ditubuhkan di sini sejak taman itu dibuka pada Jun tahun lalu. Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengunjungi kemudahan itu hari ini sebagai sebahagian daripada lawatan 6 hari beliau ke China. Taman itu terletak di Bandar Ilmu Guangzhou iaitu satu kerjasama peringkat negara antara Singapura dan China. Taman itu juga berharap untuk menarik firma-firma di bidang ekonomi digital, pembangunan hijau dan bioperubatan. Ini sedang China ingin meningkatkan ekonominya setelah ia membuka semula sempadan serta memasuki fasa endemik. Taman berkenaan juga sedang mempergiatkan pelan pembangunan prasarana dengan membuka fasa kedua pada pertengahan tahun ini dan bukannya pada Oktober. Ia juga ingin mempercepatkan program untuk membantu mengurangkan kos bagi membuka syarikat di China. Semasa lawatannya, PM Lee juga berkunjung ke tapak-tapak lain di dalam bandar ilmu. Ini adalah lawatan pertama beliau ke Guangzhou, iaitu ibu kota wilayah Guangdong sejak 2014. Wilayah itu dilihat sebagai penjana utama ekonomi China serta penyumbang GDP tertinggi ke negara itu, iaitu sekitar 1.9 trilion dolar Amerika tahun lalu. Penguasa pengangkutan darat LTA akan menggabungkan dua aplikasi tiket sedia ada, TransitLink dan EasyLink. Bakal dilaksanakan lewat tahun ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan memperkemas khidmat kepada para penumpang. Dengan ini, mereka tidak perlu lagi menggunakan dua aplikasi berbeza, EasyLink dan TransitLink SimplyGo untuk menambah nilai kad atau menyimak tambang. Sebaliknya, mereka dapat mengakses semua khidmat tiket melalui satu wadah. LTA menyatakan bahawa langkah ini diambil kerana semakin ramai yang menggunakan aplikasi TransitLink SimplyGo. Separuh daripada semua perjalanan penumpang dewasa menggunakan aplikasi tersebut dan ia dijangka bakal terus meningkat. Dua anak syarikat LTA itu juga akan digabungkan menjadi satu entiti pada separuh kedua 2024 jika mendapat kelulusan pihak kawal selia. Saudara, mulai Isnin depan, kadar ERP akan naik sebanyak $1 di 7 lokasi expressway pada masa-masa tertentu. Ini termasuk di bahagian-bahagian berbeza expressway utama seperti AYE, PIE dan CTE. LTA berkata kenaikan ini adalah bagi menangani kesesakan trafik di bahagian-bahagian tersebut. Langkah ini juga menyusuli semakan terbarunya bagi kadar ERP. LTA turut menambah pihaknya akan terus memantau kelajuan trafik dan tahap kesesakan. Ia juga akan menilai sama ada perubahan tambahan kepada kadar ERP masih perlu dilakukan. Satu kemudahan bernilai $200 juta akan dilancarkan untuk mempertingkat daya tahan keselamatan makanan Singapura serta logistik barangan dingin. Ia juga akan mencipta sehingga 130 pekerjaan baru. Dijangka siap pada 2025, kemudahan baru ini turut menyediakan tempat simpanan sejuk yang boleh menampung sehingga 80 juta kilogram makanan. Berucap di upacara pecatana kemudahan tersebut, Menteri Negara bagi Kementerian Perdagangan dan Perusahaan Loh Yen Ling berkata, kemudahan sedemikian dapat bantu mengelakkan gangguan kepada bekalan makanan atau lonjakan harga. Ia turut menyokong matlamat Singapura untuk menjadi hub perdagangan dan logistik. Cik Loh turut menjelaskan mengapa kemudahan sebegini yang dapat melanjutkan tempoh liput produk makanan amat diperlukan. Ia didorong oleh keprihatinan dari segi keselamatan bekalan makanan serta permintaan lebih tinggi di Asia bagi produk yang mudah rosak. Satu rejim memperbaiki penggunaan tenaga di dalam bangunan akan dilancarkan tahun depan. Para pemilik bangunan yang tidak menggunakan tenaga dengan cekap perlu menjalani satu audit tenaga dan melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Ia adalah sebahagian usaha untuk menghijaukan lebih banyak bangunan di Singapura.
Dewan Expo Singapura kerap digunakan bagi acara besar-besaran seperti pameran Buildtech Asia yang sedang berjalan. Menurut pengendali Dewan Pameran itu, ia menyumbang 10 hingga 15% pengeluaran karbon setiap kali acara sedemikian dianjurkan. Oleh itu, ia berharap untuk mengubah keadaan dengan melaksanakan langkah-langkah mengurangkan pengeluaran gas karbon. Ini termasuk memasang alat pengecas bagi kenderaan elektrik dan memasang panel-panel suria di bahagian bumbung. Acara Buildtech Asia ini menyatukan berbagai sektor industri binaan. Ia adalah acara pertama bagi satu projek perintis yang memantau tahap kemampanan di sektor penganjuran acara dengan menjejak sisa dan pengeluaran gas karbon di acara tersebut. Saudara, mulai hari ini para jemaah tidak lagi perlu membuat tempahan slot bagi solat tarawih di 10 masjid dengan permintaan tinggi. Ini menyusuli pemantauan Majlis Ugama Islam Singapura MUIS dan pihak masjid sejak beberapa hari lalu. Dalam catatannya di Facebook, MUIS berkongsi pihaknya mendapati ruang solat di 10 masjid dengan permintaan tinggi mencukupi untuk jemaah. Mereka juga mendapati kadar kedatangan jemaah bagi solat tarawih di masjid-masjid tersebut merosot bawah 70%. Oleh itu, MUIS mengambil keputusan untuk meniadakan lagi aturan bagi tempahan slot untuk solat tarawih di kesemua 10 masjid tersebut secara serta-merta. Antara masjid yang menyambut baik langkah tersebut adalah Masjid Al-Istighfar. Selain memudahkan jemaah yang sebelum ini tidak mendapat slot untuk ke masjid, wakil masjid itu berkata pegawai-pegawai masjid juga dapat disalurkan kepada bahagian lain bagi manfaat jemaah. Dalam pada itu, MUIS turut melahirkan penghargaan kepada masyarakat di atas kerjasama yang berterusan dan mengalu-alukan semua untuk terus memastikan masjid-masjid selamat, bersih dan tenang sepanjang Ramadan dan selanjutnya.